Membaca kitab Mustika Hadis jilid yang kedua pada bab sembahyang Jumaat, pada membicarakan hadis yang ke-213 pada muka surat 313. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa gunanya pergi salat Jumaat kalau perginya itu sekadar rutin kerana sudah dituntut agama yang mewajibkan salat Jumaat? Kalau tidak dituruti maka akan jatuh berdosa. Apa gunanya kalau kita pergi sembahyang Jumaat kalau sembahyang Jumaat yang kita pergi itu adalah sebab kerana idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, adalah semata-mata kerana nak melangsaikan kewajipan. Ada orang dia pergi sembahyang Jumaat, dia kata siapa sembahyang Jumaat ni dah sekurang-kurangnya aku bab Jumaat aku selesai. Ada orang begitu. Sedangkan sembahyang Jumaat itu bukan hanya sekadar satu solat yang perlu disempurnakan, tetapi dia ada yang lain-lain, termasuklah mendengar wasiat dan pesanan yang disampaikan oleh khatib dan daripada mimbar yang berkumandang pada setiap hari Jumaat. Kalau ada setengah orang dia pergi sembahyang Jumaat sekadar nak bagi habis, nak menggugurkan kewajipan, tak ada makna. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada kawan-kawan kita yang sembahyang Jumaatnya 3 minggu sekali. Bila kita tanya ada siapa pergi sembahyang Jumaat ni 3 minggu ni, dia kata 2 minggu dah aku tak main, ni minggu ketiga. Kalau aku tak main minggu ketiga ni kapiak sebab tu aku main. Macam-macam lah mereka ni kan. Baik. Apa gunanya kalau pergi salat Jumaat kalau kereta kita diletakkan sesuka hati, mengganggu kelancaran lalu lintas? Kerana benar Allah yang Esa itu paling utama, tapi apakah yang kita lakukan itu sehingga menyusahkan orang lain? Kita main sembahyang Jumaat tapi kereta kita pakai ikut suka kita. Sekali lagi ibu celana, sekali lagi ni halang lalu lintas. Tambah pula kalau ke tepi jalan pula, masjid ni tak apa dalam taman, ni masjid tepi-tepi jalan ni, kadang-kadang sampai ke tengah jalan. Memanglah kita ni Islam tu syiar, tapi janganlah sampai dengan kehadiran kita menunaikan solat Jumaat itu menyusahkan orang lain. Termasuklah juga hak geng duk sepak ke seorang ni. Dia suka sepak ke seorang. Tadi dengar khutbah berdebar, khusyuk, tawaduk, keluar dia sepak ke seorang. Adalah satu pakcik tua ni duk cari ni, awak haji ni cari apa? Aku tak tahu lah, tadi kubuh dah kasih aku ni kami, tapi tak jumpa. Agak-agak yang tadi duk sepak tu boleh lepas ke? Tak lepas kan? Apa gunanya pergi salat Jumaat kalau asyik bermain telefon ketika khatib sedang berkhutbah, ataupun sedang rancak bersembang malah bergurau senda kerana mungkin bosan atau sudah terbiasa menjadi hamba kecanggihan teknologi perhubungan zaman ini. Kalau main sembahyang Jumaat duk main handphone, duk bersembang, dulu handphone tak ada. Kalau ada pun orang tak asuk sangat dengan handphone ni, dulu-dululah. Tapi lah ni kalau tak ada handphone ni rasa boleh kena Parkinson, boleh ketak tangan. Awak ni dah tak pegang handphone, tak tengok WhatsApp, ketak dengan tangan, boleh kena rheumatism, gangguan saraf. Khutbah yang disampaikan untuk didengar, diambil iktibar dan juga dijadikan panduan dan pegangan dalam hidup. Apa artinya khutbah yang kita dengar sedangkan pada masa yang sama kita main handphone, kita duk tengok WhatsApp, kita duk reply WhatsApp, hantar mesej ke orang. Kutuk pula tu imam ni apa lah, baca apa pula tahu, tak dengar apa.
Apa gunanya kita datang solat Jumaat kalau selepas solatnya itu kita terus berlalu pergi tanpa bersalam-salaman dengan orang yang sebelah kita, yang bersentuh bau. Itu pun kalau rapat sohnya. Kita main sembahyang Jumaat tapi kita tak salam dengan orang pun, padahal kawan tu tadi sebelah kita lah. Ataupun bersalam dengan imam di depan yang memimpin salat kita tadi, bukannya susah. Apa susah pun nak salam ni? Uluk tangan, pandang wajahnya dan senyumlah. Itu saja. Jangan salam pun lagu tak mau tengok muka orang pun. Ada setengah orang dia salam tak mau tengok muka orang. Dia tu apa, kasta tingginya. Kita ni kalau salam dengan kita ni ibarat macam najis muka ladah kot. Setengah orang tak mau salam tengok muka pun tak mau. Tak kira lah level pemimpin ke, hang siapa ke, hang Perdana Menteri ke, hang menteri apa ke, hang apa ke, kalau salam tengok muka. Macam kita bercakap dengan orang tapi kita tak tengok muka orang, apa orang tu rasa apa? Lepas sembahyang Jumaat, belah lagu tu ada berobat nak ambil pisang. Ada pisang masjid ni? Ada? Bagus buat pisang. Orang-orang dulu duit tak ada, nak sedekah tapi nak ambil kelebihan hari Jumaat, so dia sedekah pisang. Setikat pisang tu ada lebih kurang 20 biji, pakai ambil lah. Ambil pula buat dalam poket, lupa buat balik kan, balik-balik lepas tu pergi sidai apa, pergi sangkut belakang pintu sampai esok pagi pisang tu duduk dalam baju. Lepas tu bini nak basuh, tengok ni apa ni, rupanya pisang nak dia ambil kemarin. Baik, apa gunanya pergi sembahyang Jumaat kalau makanan yang diinfakkan itu dibedal seperti kita ni kemunduran? Mai sembahyang Jumaat tapi nampak makanan tu ambil serba kita ni buluk lah, ninja punya serbu. Dan ada ketikanya kulit pisang dan plastik pembungkus makanan dibiarkan berselerak dan dicampakkan merata-rata, sedangkan kita sudah tahu dan maklum bahawa an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Lempak habis ni makan pisang, lempak merata. Ambil pisang, lepas tu hak yang sikat dia tu tak ambil. Memanglah siapa nak makan sikat pisang ni, ambil buang lah. Apa gunanya pergi sembahyang Jumaat kalau perginya semata-mata untuk mengumpulkan pahala, kerana buat yang wajib itu dapat pahala untuk dikumpulkan supaya kalau banyak nanti akan masuk syurga, sedangkan pahala itu berarti buah ataupun ganjaran. Ganjaran Tuhan itu hadir dalam bermacam bentuk, yakni tubuh yang sihat, keluarga dan rakan yang penyayang, rezeki yang dipermurahkan, perjalanan hidup sejahtera dan segala bentuk kebaikan untuk diri kita. Kalau kita mai sembahyang Jumaat ni semata-mata nak raih pahala, sebenarnya Allah bagi kat kita macam-macam dah pahala. Ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni nikmat tubuh badan kita, boleh mai sembahyang, boleh mai kuliah subuh, tu sebahagian daripada ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kat kita, dengan sebab mungkin amalan-amalan yang kita buat. Bukan hanya nak ganjaran kita di hari akhirat saja, tapi kita bersyukur sebab lah ni pun Allah dah bagi kat kita dah. Dan ada kawan-kawan kita yang bayar-bayar kita, yang umur-umur kita ni tak main dah masjid. Mana haji kita lama tak nampak? Allah Ustaz, duduk terlantak lah. Awak pasal apa? Tak, dia kena itu stroke. Terus tak boleh bangkit. Ada yang kawan ni buah pinggang, ada yang kawan ni jantung, kawan ni macam ni, yang tu macam-macam. Kita okey lagi.
Dia boleh main masjid umur 70 lebih, 60 lebih, boleh main masjid 70 lebih, boleh main masjid ada 80, ada 80 ni. 80 pun kalau boleh main masjid, kira kena angkat tangan dua belah, kira champion. Biasanya 70, 60 lebih ke 70 ni kira ready to go. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Biasanya umur umatku 60 ke 70. 60 sampai 69, 70 sampai 79, yang tu semua kena standby. Tapi ada kalanya tak payah nanti 60. Kawan saya baru ni semua mati, baru ni semua mati muda. 39, 52, 29, 33. Kawan satu pejabat 33 baru ni umur meninggal. Mai rumah dia kot belah Sungai Petani ni. Tapi ambil beli sabun dekat surau mana apa. Dia nak beli sabun basuh baju ni, dia nak pergi pump, dia turun pada kereta, ambil dah satu, simpan pada kereta, pergi nak ambil yang kedua, tak balik. Dia main dengan anak bini dia, ayah dia, suami dia lama sangat, suruh anak pergi tengok, tabah dah depan mesin tu. Sebab kematian tidak diketahui lepas postmortem. Boleh jadi macam tu lah. Boleh? Tuan. So kita ni Allah Ta'ala bagi kesihatan tubuh badan tu pun sebahagian daripada pahala yang Allah Ta'ala bagi lah. Kena bersyukur sangat-sangat. Pernah dah kita terfikir apa gunanya pergi solat Jumaat ataupun solat-solat yang lain, kerana ia satu bentuk senaman, berjalan ke masjid, bersolat sebagai satu bentuk sukan yang boleh menyihatkan tubuh badan, exercise. Bila tubuh sihat, darah berjalan lancar, otak jadi cerdas dan boleh berfikir dengan waras dan lebih tajam. Pernah tak kita fikir yang kita duk main sembahyang ni sebenarnya satu bentuk peluang kesihatan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu Allah suruh mai kok lain, balik jalan lain. Tapi berjalan lah. Kalau naik motor, kalau boleh motor tu nak parking betul-betul dalam masjid pun boleh kan. Kalau motor ni boleh naik, kalau kereta orang boleh naik, silap-silap parking dalam soft pun. Kalau lah isuk-isuk ni kan, sampai satu masa kecanggihan teknologi dia kata kita boleh sembahyang dalam kereta ya. Masuk soft macam masuk parking, tu imam duduk dalam kereta boleh. Merepek tu kan, contoh lah. Pernah tak kita terfikir apa guna pergi solat Jumaat, kerana di sanalah tempat kita inginkan ketenangan, berehat seketika daripada hal dunia yang takkan menang tangan dan kembali menundukkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu pun kalau setiap jemaah tidak kira tua ataupun muda, tahu dan faham arti hormat menghormati dan juga menghargai segala nikmat pemberian Allah. Kita mai sembahyang ni sebenarnya masa untuk kita berehat. Siapa yang ada dalam rumah Allah ini, Allah Ta'ala bagikan ketenangan. Sebab tu kadang-kadang masa sembahyang Jumaat, masa khatib Jumaat, khatib sudah menyampaikan khutbah, ada kawan-kawan kita tidur. Pasal apa tuan-tuan? Wa anzalas sakinah. Allah Ta'ala bagi ketenangan kat dia, dia tidur. Tuan-tuan tidur malam tu, sebab apa tuan-tuan boleh tidur? Sebab jiwa tuan-tuan tenang dan tuan-tuan boleh tidur. Kalau ada orang yang tak boleh tidur pun maknanya dia dah haplah. Awak ni abang, kali kok tu tak kena, kali kok ni tak kena, set lagi beralih kok tu tak kena, tak boleh tidur, aku hangat makan durian ke apa tak tahu lah. Tak boleh tidur, aku penat. Tak boleh tidur, aku ada apa, anxiety, kena makan ubat apa ke, sebiji lena. Bila dah ada ketenangan, lena.
Siapa yang lunak memang dia tenang sungguh, tak kira lah waktu kuliah ke waktu apa ke. Apatah lagi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tenang ini ciri-ciri ahli syurga. Ahli syurga mana serabut-serabut, tak ada. Okey. Pernah tak kita terfikir ada guna pergi solat Jumaat? Kerana di sanalah tempat kita mengeratkan silaturahim, bertemu jiran tetangga, bersalaman, bertanyakan khabar, berbicara yang baik-baik, bertukar-tukar pandangan dan pendapat, menjalinkan hubungan, mengeratkan ukhuwah Islamiyah, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia setelah kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, perkara-perkara seperti ini tuan-tuan, hendaklah kita ambil perhatian. Bukan hanya sekadar mai sembahyang Jumaat, mai sembahyang berjamaah, tetapi selain daripada itu kita tidak ambil apa-apa iktibar dan pengajaran dari apa yang kita dapat semasa kita melaksanakan sembahyang Jumaat. Baik, kita sambung pada membicarakan hadis yang ke-213. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihah qabla an tushghalu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dhikrikum lah wa kasrati sadaqah fi sirri wa alaniyah turzaqu wa tunsaru wa tujbaru wa'lamu anna Allah qad iftarada alaykumul jum'ah fi maqami hadha fi yawmi hadha fi shahri hadha min 'ami hadha ila yawmil qiyamah faman tarakaha fi hayati aw ba'da mamati wa lahu imamun 'adilun aw ja'irun istighfafan biha aw juhudan laha fala jama'a Allahu lahu shamlah wala baraka lahu fi amrih ala wa salata lahu wala zakata lahu wala hajja lahu wala sawma lahu wala birra lahu hatta yatub faman taba taballahu alaihi. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata ia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata, sabda Nabi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi qabla an tamut. Wahai umat manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu, tubu itu bertaubatlah, ilallah kepada Allah, qabla sebelum, an tamutu sebelum kamu mati. Dan wabadiru bil a'malis salihah qabla an tushghalu, dan bersegeralah mengerjakan amal yang saleh sebelum kamu diganggu oleh sakit pening dan keadaan tuamu yang uzur. Nabi kata, kalau nak buat amal ibadah, tumpang duk muda ni pi buat. Kita ni kira muda lagi lah kan. Tumpang duk muda ni buat. Sebab apa? Dia akan mai satu masa antushghalu, masa kita tua, masa kita sakit, masa kita tak larat, masa tu apa pun nak suruh buat pun kita tak mau dah.
Masa muda pulut. Baru ni saya jumpa satu kawan, dia anak murid saya, lain dia buka pondok di Tasik Lorok. Dia mengaji di Mesir, saya bawa dia pergi Mesir dulu. Saya tanya ustaz, agak-agak generasi selepas kita ni, dengan apa yang kita duk tengok hari ni agak-agak ada tak nak meneruskan, ada tak di antara generasi kita hari ini yang ingin meneruskan perjuangan kita untuk menegakkan syiar Islam, serta perjuangan kita untuk memartabatkan ilmu, termasuklah membina sekolah, pondok, pusat tahfiz, dan juga menguruskan masjid. Untuk kita yang mai di sini daripada ujung ni sampai ujung ni semua veteran. Ada anak muda pun seorang dua. Lepas habis kita habis lapis agak-agak ada kebimbangan dan kerisauan kita ialah pada generasi yang akan kita tinggalkan selepas ini. Mereka tak nampak cara lagu nak main. Bila kita tanya pasal apa, mereka kata zaman pakcik dulu tak sama dengan zaman kami. Kami sekarang remaja, zaman pakcik remaja dulu tak sama macam kami. Zaman pakcik mana ada main Mobile Legend, tak ada. Zaman kita kecil tu, atau zaman saya lah, siapa boleh main game ni, ada satu jenis game siapa boleh beli yang tu kira memang dia orang kaya. Padahal game tu game bodoh lah. Zaman lah ni kalau bagi kat budak-budak dia kata game apa ni, game bodoh lah. Tapi masa tu dah kira kaya dah. Zaman dulu kalau boleh naik Honda 70 tu kira kemas dah lah. Kemas lah. Zaman lah ni kita bagi Honda 70 ke anak kita, dia kata yang ni buat angkut beras, buat main kat dalam bendang boleh lah. Tu pun mau kalau motor paling kurang pun LC 135 paling kurang. Kalau bagi motor-motor cap SY motor ke apa ke, tak nak mau Cuba bagi kereta, cari satu Mazda buruk, bagi mereka Mazda 808, bagi mereka mampu pun tak mau Bagi Azia pun dia kata yang ni tak shock, tak steam, dia kena Myvi juga, bau King. Tu zaman depa hari ni. Zaman kita boleh naik kereta pun alhamdulillah dah, sebab bukan semua orang ada kereta. Tapi generasi yang akan kita tinggalkan itu tuan, agak membimbangkan dan merisaukan. Dan generasi itu ialah generasi anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Mungkin anak kita tu okeylah, sebab mereka pun dah umur 50, 40. Ni hak cucu-cucu kita ni. Tak nampak cara kalau kita tak betul-betul menjaga dan mewariskan kepada mereka. Sebab kita tahu iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, dan dia tidak dapat dijual beli. Tak boleh jual, tak boleh beli. Nak diwariskan pun belum tentu. Macam mana kita nak buat? Sama-sama kita fikirkan, mudah-mudahan Allah permudahkan. Kemudian wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu. Hendaklah kita sentiasa menghitung pertalian yang ada di antara kita dengan Tuhan, dengan Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyakkan zikir kepadanya. Memperbanyakkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang tu ialah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa kasratis sadaqah fi sirri wa alaniyah, memperbanyakkan sedekah secara sulit ataupun berterang-terangan. Nak bagi sedekah secara sulit pun tak apa, nak bagi sedekah secara berterang-terangan pun tak apa, jangan bagi. Cumanya tambah sedikit ramuan keikhlasan dalam setiap apa yang kita bagi. Kan kadang-kadang kita nak keluar sekali lagi, nak bubuk duit, takut segan lah. Ustaz nampak, ustaz kata tadi kena apa, sembunyi. Tak lagi sembunyi sangat pun, lagu duk cukup tangan pun, dia ni nak bubur banyak mana, padahal RM1 pun. Tak kisahlah, janji bagi, tambah sikit apa, ramuan keikhlasan, bagi masuk, bagi macam mana pun tak apa, janji ikhlas. Kemudian turzaqu wa tunsaru wa tujbaru, nescaya kamu akan diberi rezeki yang mewah makmur dan akan ditolong beroleh kejayaan serta akan disempurnakan segala kekurangan. Bila kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bila kita menjaga hubungan kita dengan manusia, menjaga hubungan dengan Allah dengan berzikir, menjaga hubungan kita dengan manusia dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Turzaqu, menambahkan rezeki kita. Wa tunsaru, Allah Ta'ala akan tolong membantu kita. Wa tujbaru, Allah Ta'ala akan melengkapkan apa yang kurang. Wa'lamu anna Allah, dan ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya qad iftarada alaikumul jum'ah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu Jumaat, untuk mengerjakan sembahyang Jumaat fi maqami, mulai daripada masa lani, kata Nabi, fi yaumi, pada hari ini, fi syahri, pada bulan ni, min ami hadha, daripada tahun ni, ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Daripada hari mula Nabi baca khutbah ni, hari ni, masa ni, la ni, bulan ni, tahun ni, sampai bila? Ila yaumil qiyamah. Jumaat ni akan wajib sampai hari kiamat. Yang tu fasa pertama dan fasa yang kedua. Fasa yang ketiga ni dengar baik-baik. Faman tarakaha fi hayati aw ba'da mamati walahu imamun adilun aw jairun istighfafan biha aw juhudan laha fala jama'a Allahu lahu syamlahu wala baraka lahu fi amri. Oleh itu, sesiapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat dalam masa aku hidup ataupun sesudah aku mati, sedangkan ia ada imamnya, yakni ketua pemerintah yang adil ataupun yang zalim, dan perbuatan meninggalkan Jumaat itu bukan disebabkan oleh keuzuran syar'i, tetapi kerana ia sengaja meringan-ringankan sembahyang Jumaat ataupun mengingkarinya, maka orang yang demikian itu semoga Allah menjadikan hidupnya porak-poranda. Nabi doa tu, fala jama'a Allahu lahu syamlahu wala baraka lahu fi amri, dan tidak diberi barakah pada segala urusannya. Tak sembahyang Jumaat tuan-tuan, hidup porak-poranda. Kena pesan. Dan selain daripada itu, ala, ketahuilah, wala salata lahu wala zakata lahu wala hajja lahu wala sawma lahu wala birra lahu hatta yatub. Ketahuilah orang itu juga tidak diterima sembahyangnya, zakatnya, hajinya, puasanya, dan apa jua perbuatan kebaikan yang dia buat, sehinggalah hatta yatub, sehinggalah dia bertaubat. Beratnya hukum sembahyang Jumaat ini. Sebab tu jangan semudah-mudahnya kita meninggalkan Jumaat. Faman taba, tapi last sekali Nabi pujuk kita. Nabi kata faman taba
taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat, barang siapa yang bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Mungkin sebelum-sebelum ni, masa zaman kita jahil, masa zaman kita tak apa nak berat ke agama ni, mungkin adalah masa-masa yang kita tinggalkan solat Jumaat. Bila kita dah sedar, kita dah insaf, kita bertaubat, mudah-mudahan Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa kita, dan segala apa yang mungkin pernah kita lakukan sebelum-sebelum ini dikira sebagai amalan-amalan kebaikan, yang mana yang tak elok diampunkan dan tidak dikira sebagai dosa. Baik. Walaupun tengok dia kata hadis ini sanadnya lemah, akan tetapi kandungannya sesuai dengan hadis sahih yang lalu, menegaskan tentang wajibnya Jumaat dan memberi amaran yang sekeras-kerasnya kepada orang yang sengaja mencuaikan sembahyang Jumaat. Ini saya clarify siap. Sanad dia lemah, namun begitu dia disokong oleh hadis-hadis yang lain yang menyatakan tentang kepentingan dan kefarduan Jumaat, maka hadis ini kembali kuat. Oleh yang demikian, walaupun sanad dia lemah, jangan kita anggap remeh benda-benda lagu ni, bahawa sembahyang Jumaat itu tetap perlu kita sunaikan, dan orang-orang yang sengaja mencuaikan sembahyang Jumaat beratlah hukumnya, sama seperti hadis yang berikutnya. An Abil Ja'd Ad-Damri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat sebanyak 3 kali dengan keadaan sengaja meringan-ringankan dan mencuaikannya, nescaya Allah akan meterikan atas hatinya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Sengaja meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, Allah Ta'ala akan bubuh tu tanda dekat hati dia. Lama, makin lama, makin lama, makin lama, hati dia makin tertutup untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah beratnya orang-orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat sebanyak 3 kali dengan ketiadaan uzur yang dibenarkan oleh syarak. Ia dicap di atas hatinya sebagai seorang yang dimurkai oleh Allah dan buruk kesudahannya. Orang yang demikian tidak ada jalan lain selain daripada segera bertaubat dan mengerjakan sembahyang Jumaat yang telah diwajibkan oleh Allah ke atasnya. Semoga Allah Ta'ala yang maha limpah rahmatnya mengampunkan akan dosa-dosa kita. Tuan, jangan sengaja meninggalkan sembahyang Jumaat. Kalau tak sengaja, tak apa. Kalau memang ada keuzuran, tak apa. Okey. Baik. Dijelaskan di dalam hadis yang berikut, an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Rawahu Abu Dawud. Sembahyang Jumaat itu adalah satu hak yang wajib. Hak yang wajib ni maknanya apa? Fardu ain atas tiap-tiap seorang muslim, kecuali 4 orang yang dilepaskan daripada Jumaat. Siapa dia? Abdun mamlukun, hamba, hamba abdi. Taballa tak ada.
saya kerja kilang, tokek tak bagi keluar sembahyang Jumaat, macam mana? Saya kerja dengan dia, saya macam hamba dia juga lah, boleh tak? Cuba runding. Dulu awal-awal dulu lah saya kerja kilang, masa tu umur lepasan SPM lah, baru nak kerja kilang Cina. Masa tu 18 tahun, sembahyang Jumaat dia tak bagi pi. Minggu pertama tu tak apa lah, dah tak tahu apa, dia tak bagi pi, tak apa, sembahyang Zuhur. Bila kita tanya minggu yang kedua pun tak bagi pi juga. Hari Khamis tu saya tanya, minggu ni mau pergi sembahyang Jumaat boleh tak? Dia kata tak boleh. Tak boleh tu esok pagi Jumaat kita berhenti terus. Ngaji sia-sia sebelah agama, tiba-tiba pi kerana nak cari duit, sembahyang Jumaat tak boleh pi. Jangan. Berhenti terus. Lah kali siasat, kenapa tokek tu tak bagi? Baru kita tahu bila dia bagi pi sembahyang Jumaat, hak pok-pok ni tak pi sembahyang Jumaat, duk pi lena dekat belakang garas, dekat belakang store. Dia kata lu orang bukan mau pi sembahyang, lu orang mau duduk sembang, lu orang mau tidur. Lu kalau mau pi sembahyang bukan dekat lu mau pi, bas pun lu boleh kira bagi pi sembahyang. Tapi lu orang mau pi tidur, lu mau pi makan, lu mau pi syok-syok. Terbongkarlah cerita dan rahsia di sebalik kenapa sebahagian daripada tokek-tokek kilang ni tak bagi pi sembahyang Jumaat. Salah kita juga. Okey, dalam zaman hari ni tak ada hamba, so cuba runding. Malah di dalam akta buruh pun kita boleh lawan kepada mana-mana ni majikan untuk mendapatkan hak sebagai seorang Islam untuk menunaikan solat Jumaat. Kemudian awi mara'atun, orang perempuan, orang perempuan tak wajib Jumaat, tapi kalau dia pergi nak semayang boleh tak? Boleh. Tapi lazim di Malaysia ni orang perempuan memang tak pergi semayang Jumaat. Di negara-negara lain pun sama, cumanya di Mekah Madinah ni memang orang nak pergi semayang Jumaat. Tapi kalau tak pergi pun tak apa bagi orang perempuan. Kalau nak pergi pun tak apa, tak ada masalah. Baik. Kemudian awsabiyun, anak-anak kecil, anak-anak kecil, aw maridun, ataupun mereka yang uzur ataupun sakit. Menurut riwayat ahli hadis ini dikategorikan sebagai mursal kerana rawinya Tariq tidak menerima hadis ini daripada Nabi sendiri, tetapi daripada seorang sahabat yang lain yang tidak disebutkan namanya. Meskipun demikian, hadis ini menjadi dalil kerana ia mursal sahabi, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang lain. Hadis ini selain daripada menerangkan tentang wajibnya sembahyang Jumaat dengan berjamaah, juga tentang orang yang diwajibkan mengerjakan Jumaat itu ialah orang lelaki. Manakala kaum perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya dan orang yang sakit tidak wajib, tetapi mereka dibolehkan mengerjakannya dan mendapat pahala. Bukan tak boleh Jumaat, boleh. Kalau nak mai juga, mai lah, dapat pahala. Tak mai pun tak apa, tidaklah berdosa. Baik, itu beberapa hadis yang kita baca pada pagi ini berkaitan dengan kepentingan sembahyang Jumaat dan juga beratnya hukuman kepada mereka yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Siapa dia yang wajib Jumaat ni? Syarat wajib Jumaat menurut huraian ulama rahimahullahu ta'ala, mereka yang wajib Jumaat itu ialah yang pertama orang Islam. Jumaat tidak diwajibkan kepada orang bukan Islam. Yang kedua, lelaki, Jumaat tidak wajib pada orang perempuan. Yang ketiga, merdeka, Jumaat tidak wajib kepada hamba. Yang keempat, baligh, tidak wajib kepada kanak-kanak.
Yang kelima, berakal, tidak wajib pada orang gila. Yang keenam, sihat, tidak wajib kepada orang yang sakit. Dan yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu bermukim, tidak wajib kepada mereka yang bermusafir. Yang tu syarat wajib Jumaat. Baik, semua orang tahu lah kan. Sebab tu kalau kita nak bermusafir pada hari Jumaat, kita kena tentukan masa dulu. Tentukan masa. Habis-habis sangat kita pegang pendapat yang mengatakan bahawa kalau kita nak bermusafir pada hari Jumaat, jangan sampai melepasi waktu yang telah ditetapkan. Selagi dekat-dekat pukul 12 baru nak bermusafir, lepas itu tak mau sembahyang Jumaat, tak boleh. Daripada pagi, subuh ni kalau nak keluar, pergilah, tak apa. Dan kalau mereka yang ada kesempatan dengan segala kemudahan yang ada, contohnya kita naik kereta, kita boleh tak berhenti sembahyang Jumaat? Boleh. Lepas itu kita nak jamak dengan ni, boleh tak? Boleh. Cumanya kalau kita naik kenderaan awam, nak suruh bas ekspres berhenti, dia kata takkan kot pakcik, ni tak wajib Jumaat ni. Tak apalah, dia kata kita buat di RNR yang kita bukan mazhab lain. Kalau di di negara-negara Arab contohnya, di airport pun boleh buat sembahyang Jumaat kan. Di airport Jeddah yang lama tu, bukan yang baru ni canggih lah. Yang lama tu pun dia musalla tu dia kira masjid dalam airport, ada sembahyang Jumaat. Tuan-tuan pergi di airport Qatar, ada satu musalla dia yang besar, buat sembahyang Jumaat dalam tu. Ada. Cuma kita tak ada lah di masjid kita ni, di surau KLIA tak ada. Sebab dia kata ada masjid dekat tu kan. Mereka pandangan dan pendapat mazhab mereka mungkin berbeza dengan pandangan kita. Namun begitu, kita yang menyusun perjalanan ni, kalau boleh susunlah elok-elok. Kalau boleh sembahyang Jumaat, janganlah sengaja nak meninggalkan Jumaat. Kalau dah tak boleh juga, kita tumpang orang ke kan, ataupun kita naik kenderaan awam ke, atau kita naik kapal terbang ke, ataupun kita naik kereta api ETS, duk pergi habak kat pilot bawa kereta api tu orang panggil apa? Pilot kereta api lah. Ni pakcik nak sembahyang Jumaat lah, tak pun kita pakat-pakat sembahyang Jumaat dalam kereta api. Bayang dalam surau dia pun jenuh, dia pegang ni kan sembahyang dalam surau dia kan, sekali lagi bergegak ni kan. Kalau rasa tangkap widen, duduk ya. Sekali lagi buat tertomoh jatuh pula, tak keluar daripada surau ni. Awak lama sangat orang tua ni, rupanya tertomoh bila. Kemudian syarat sah Jumaat yang pertama, tempat mengerjakannya di perkampungan. Sidang jemaah tinggal menetap sama ada di bandar ataupun di desa. Kita kalau kita duduk di sini, sebaik-baiknya sembahyang di sini ya. Jangan pergi sembahyang tempat lain. Duduk di Taman Peruda, pergi sembahyang Taman Sejati. Kita nak kampung sini, Korea sini, kecuali lah kita duduk di Taman Peruda tapi kita kerja di Penang, nak sembahyang di Penang, okey lah, takkan nak batal balik mai kan. Dikerjakan dengan berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang. Yang ni qaul yang muktabar, qaul yang lazim dipakai. Tapi masa Covid tu kita boleh sembahyang Jumaat antara 12 ke 15 orang, mengambil qaul daripada pendapat pandangan mazhab yang lain. Okey. Lah ni 40 ikut qaul yang muktabar dalam Syafi'i. Dan mereka itu terdiri daripada orang-orang yang menetap di situ. Dan yang 40 orang tu semua mesti anak hariah.
tiba-tiba tak ada siapa, katalah Masjid Perudah ni ada 10 orang ya jemaah anak Khariah, hak lain semua pelajar ITM contoh, sah dah jemaah tu? Tak sah. Tapi yang tu qaul dalam pendapat mazhab kita. Ada pendapat-pendapat yang lain. So sebenar-benarnya anak Khariah tu tak payahlah pergi sembahyang masjid lain, sembahyanglah masjid kita. Tak, saya masjid ni tak boleh Ustaz, mereka khutbah panjang-panjang. Abang kat pengurusi Khariah suruh Tok Khatib tu tengok bagi pendek sikit. Sebab tu Tok Imam kalau dia nak sembahyang, tak kira sembahyang apa, sebelum dia memulakan sembahyang tu dia disunatkan ataupun disuruh untuk mengalih ke belakang, suruh tengok semua jemaah dia ni daripada kalangan mana. Istau i'tadilu akhimu sufufakum suddul qalalu. Tengok, oh hak yang duduk atas bangku 3 orang, hak pakai tongkat 2 orang. Tengok pasal apa? Suruh pertimbang bahawa di kalangan orang-orang yang sembahyang berjemaah ini ada yang uzur, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tu baca Yasin lah. Sudahlah, dah depa yang ada ni semua nak diri lama macam semalam tilawah, penutup tilawah, Masya Allah, orang punya ramai tuan, tak tahu, saya ingat beribu, 4,000 lah dah, sampai tak boleh masuk dalam dewan tu, tak celuh. Ni pakcik ni main ni jauh ni, tempat duduk tak boleh buat, macam mana kerusi pun tak ada dah pakcik, nak masuk juga duduk atas lantai, dan tak ada siapa pula di kalangan yang duduk tu nak bagi peluang kat orang tua ni duduk. Hak tu satu kita punya attitude yang sangat-sangat tidak baik. Minggu sudah saya pergi makan nasi biryani Hamidiyah. Tuan-tuan tahu Hamidiyah? Oi, sedap oh. Tuan-tuan, Hamidiyah lah ni bukan macam Hamidiyah dulu. Hamidiyah lah ni dia sempit. So kena beli di kedai lama, ambil belah kanan, bawa pergi kedai baru. Okay, saya pun berantok dah waktu lama. Sebab kawan yang saya kenal tu dia tak ada belah tu, tidak toke dia saya kenal. Kalau tidak saya tak payah berantok. Menggunakan kesempatan. Tak apalah, berantok lama. Bila mai masuk ke tempat kedai dia lagi satu tu, tak ada tempat duduk. Penuh. Ada satu Mak Saleh seorang, dia kata, I don't mind if you come and join me. Makan sekali dengan dia. Dalam banyak-banyak yang ada Melayu, yang ada yang ni, semua ni tak bagi. Mak Saleh ni bagi. Kita ni kadang-kadang bukan dekat ni, bubuh beg, bubuh apa lah ni, nak kawal segala kursi, segala apa. Padahal makan nasi je pun. Dan kalau boleh tak mau share-share dengan orang. Meja-meja kita tak mau lah ni. Tapi orang putih ni panggil duduk, sembang. Dia kata dia suka Malaysia lah, apalah. Dia main daripada Philadelphia, Amerika Syarikat. Dia kata dia suka Sabah, dia suka Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab makanan dia sedap. Dia kata hari ni kata hari yang kelima dia main ulang di kedai ni makan nasi dia. Dia kata this evening I want to go to Balik Pulau, I want to eat durian. Mak Saleh pun makan durian. Orang Melayu kalau tak makan durian kira koman sepanah tu. Ada tak makan? Ada. Bau tak boleh jangan. Baik. Kemudian dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian waktunya ialah pada waktu zuhur. Okey, masuk waktu zuhur baru boleh sembahyang Jumaat. Dan jangan ada kumpulan lain yang mengadakan sembahyang Jumaat di kampung yang sama kecuali telah mendapat kebenaran. Contohnya lah, ada 2 masjid dalam satu kampung, dua-dua dibenarkan sembahyang Jumaat, tu boleh.
Mungkin sebab masjid ni dah tak cukup nak tampung, ada satu surau yang mungkin dinaik taraf sebagai surau Jumaat, tu boleh. Oleh kerana surau masjid ni dia orang hijau, surau sana dia orang biru campur merah, tak mau main sembahyang sekali, tak boleh. Tahu? Hijau, biru campur merah, kan? Dulu macam tak boleh campur, tengok-tengok boleh pula. Tak apalah, duduk baik-baik lah. Kemudian hendaklah membaca 2 khutbah sebelum sembahyang Jumaat. Itu syarat sah Jumaat. Okey, ada tempat, kemudian berjamaah masuk waktu zuhur, kemudian tak ada dah orang lain yang buat sembahyang Jumaat di kampung tu, kemudian hendaklah membaca 2 khutbah. InsyaAllah yang tu syarat sah sembahyang Jumaat. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung pada bab khutbah Jumaat. Saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.